So kita semua berkumpul hari ni sebab apa? Training malam ini. Tajuk topiknya ialah believe dulu ke buat dulu. So sangat menarik Alright. So kita mulakan, kita mulakan dengan bacaan doa diiringi oleh Ustaz Ahmad Fawaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau pemudahkan. Engkau menjadikan kesusahan itu mudah sekiranya Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu. Hiaskanlah kami dengan ketenangan jiwa dan muliakanlah akan diri kami dengan takwa. Ya Allah, bahwasanya kami berlindung dengan Engkau dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kegundahan dan dari azab kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya wabak COVID-19 ini adalah teguran daripadamu. Dengan ini kami memohon kehadrat-Mu, Engkau bantu dan lindungilah kami, Ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, dan bantulah hamba-Mu yang lemah ini. Engkau angkat dan hapuskanlah wabak ini dan Engkau lenyapkannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Jabbar, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa diri kami ini, Ya Allah. Hanya Engkau yang maha berkuasa, Engkau berilah kami kekuatan, keupayaan dan pemudahkanlah kami dalam menghadapi semua ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau kukuhkanlah ikatan antara kami agar kami menjadi satu pasukan yang teguh, penuh kasih sayang dan harmoni dalam menjadikan agensi yang positif. Ya Allah, dengan izin-Mu, pemudahkanlah usaha kami sebagai individu mencapai matlamat kami dan sebagai agensi bagi mencapai matlamat Sagrup 40 juta TPC dan 400 NQA tahun ini. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berikanlah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Fawaz. Okay. So before kita mulakan dulu, saya nak tengok nak kenal-kenal dulu. Sekejap. So welcome juga anak-anak sekalian. Okay, Nina, welcome. Zaid, Zawir. Anak Syira, lupa anak Syira nama apa? Adra. Okay, welcome Adra. Alright. So, okay. So kita kat sini, saya faham. Okay, dalam mengejar cita-cita kita, dream kita, kita kadang-kadang kita boleh believe dan buat. Kadang-kadang kita ni jenis nak tengok dulu. Nak tengok kita boleh buat dulu. Baru aku percaya bisnes ni boleh buat. Okay. So tak ada salah. Sekarang tak ada yang salah. Believe dulu ke buat dulu. Barulah nak rasa boleh percaya. Okay. Boleh tak siapa yang orang rasa diri dia ni adalah orang yang buat dulu baru dia boleh believe. Dia buat dulu, dia rasa dia boleh buat, baru dia rasa macam insurance ni boleh buat. Boleh type dekat chat room 1. Dia rasa aku kena buat dululah, baru aku rasa benda ni boleh jadi ni. 1, okey. Muhammad Safi'i, Adam Zarif, 2 je Oh, 2 je. Duit. Oh, Ahmad Fawaz juga 1. Azhar 1. Saya faham 1. Okey. Itu saja 1 Dia rasa kena buat dulu,
Dia boleh buat, dia boleh close banyak-banyak baru dia rasa okay, insurance ni boleh buat. Kira pun sama. Okay, Iza, makin ramai pula. Wan Arif, okay. Faham? Kan, kita rasa macam mestilah nak kena tengok bukti dulu barulah rasa insurans ni boleh buat kan. Okay, so saya believe yang lain adalah orang yang memang hatinya sangat kuat lah. Macam aku yakin aku boleh buat. Aku believe aku boleh buat. Aku percaya aku boleh. Contoh kalau masa UPSR dulu, aku believe aku boleh dapat 5A. 5A. Aku believe. So boleh type 2. Orang yang jenis 2 ni macam believe dulu. Aku rasa aku boleh buat. Tak kisahlah apa orang cakap, tapi aku boleh buat. 2, Mak Dang, Aling, Syira, Afiq, Fatia, Echa, Jamal, Alifa, Zahir, Emma, Rini, Nafis, Syed Nafis, Nana, Apik, Hafizi, 22. 22. Okay, Lina. Okay. Bagus anda semua, bagus. So maksudnya kita ni, antara kita ni, okay, Lan pun 2, bagus. Orang yang believe yang kuat kan. So tak ada yang salah, tak ada yang betul. Tapi Jamal tak jawab Jamal. Ada lagi. Tadi kan saya cakap tu. Oh ada. Yang dua-dua tu kos busy. Janganlah marah Jamal. Orang tanya pun dah marah. Orang tanya je. Tahulah lari tadi 30 kilo. Ada kat Ini tak 1.5 ni je. 1.5 ni. Bukan 2. Sebenarnya dia lari 1.5. Tapi buat 20. Okay, Kemal pun 2, bagus. Matim pun 2. Okay, bagus. Okay, Mus pun 2, bagus. Bagus. Okay. Tak ada yang salah, tak ada yang betul kan. Okay, tapi kita nak belajar untuk jadi lebih better. Kenapa? Okay, jom kita tengok slide. Naim tak jawab tadi Alright. Okay, kalau sekejap Anda boleh unmute kalau maksudnya dekat belakang tak bising ke apa, boleh unmute. Okay. Nama background dia hujan. Hari ni kan hujan aja. Walaupun hujan still ada orang lari 30 kilo, okay? Okay, mood kita mood yang nyaman-nyaman saja pada malam ni. So believe dulu ke kita nak buat dulu baru believe? Ada orang dia memang macam tadilah saya cakap. Okay, so tak ada yang betul, tak ada yang salah. Tapi kita tengok next kenapa. Okay, orang yang macam orang tak sedap pula sebut orang. Nak cakap apa orang yang Insan. Mereka. Insan. Individu. Mereka. Individu, yes. Fawaz memang bijak lah. Individu, tapi individu susuk tubuh individu yang percaya doa, maksudnya dia nak buat dulu, dia nak rasa dia boleh buat dulu baru dia nak believe apa-apa yang dia kejar tu boleh buat. Maksudnya contoh dalam bisnes kita kan, kita masuk, kita nak test dulu boleh buat ke tak, baru kita rasa bisnes ni boleh buat. Kita boleh buat tu maksudnya kita nak open close, kita nak open close, kita nak macam tu dulu baru kita boleh believe bahawa insurans business ni boleh buat. Tapi bila kita berada dalam keadaan begini, situasi begini, belief yang begini, kita akan lebih limited berbanding orang yang believe dulu tadi. Okay, limited tu maksudnya kita boleh kita ada dalam logik akal sahaja. Okay, logik tadilah kita rasa okay, bila aku open aku mesti close. Kalau tak close macam okay, terus insurans ni tak boleh buat lah. Kita pakai logik sahaja, A to Z sahaja. Okay, so limited maksudnya kita tak boleh, kita tak akan sampai, mind kita tu tak boleh fikir okay aku buat ni, aku boleh buat 30,000 ni tapi jalan tak nampak lagi contoh plan aku nak berisi, jalan tak nampak lagi. Orang yang duit first ni dia takkan boleh macam tu.
Dia macam once aku touch 30 baru aku believe aku akan boleh buat 30. Tapi dia limited lah. Mana kita nak tahu kita boleh buat 30 ke 50,000 ke 80,000 ke 100,000 tadi. Sebab kita guna logik akal kita je. Logik akal kita ni kan limited kan. Dia mesti yang logik saja. 1 tambah 1 tambah 2 boleh tambah 1 infinity. So, okay. Environment akan bentuk anda. Okay. So, orang yang kita cakap sebab saya dulu adalah orang yang do it first juga. Macam saya rasa saya fikir saya nak boleh buat dulu baru saya nak believe insurance business ni boleh buat. Tapi saya dah change. Okay. So, environment akan bentuk anda sebab apa? Okay, dengar Adam Zarif tadi, Wan Arif, siapa lagi ya? Safi'i, siapa lagi? Angkat tangan. Jamal. Tak Jamal siapa? Iza. Mati dah. Mati betak Iza satu yang tadi. Azhar, saya faham. Orang-orang muda memang satu, biasanya memang satu. Sebab dia baru nak up. Kan baru nak hidup lah. Baru macam nak try kan. Ya. Environment akan bentuk anda. Apa dia? Baru kenal dunia. Cakap separuh-separuh. Baru kenal dunia. Kenal dunia, betul. Baru nak kenal dunia. Tapi tak salah, tak apa. Okay? So environment akan bentuk kita waktu tu. Sebab apa? Kita tak ada belief yang kita boleh buat, kita akan tengok logik saja. Kita akan tengok contoh 90% circle kita tu tak buat bisnes. So kita akan terberikan itu, kita akan orang-orang sekali kita pun ni macam ni, ni rumah macam, so kita kata logik. Faham tak? So lama-lama akan dibentuk oleh environment tu. Kita tak tanam diri kita bahawa aku boleh pergi lagi jauh ni, aku boleh buat lebih daripada ni. Aku boleh buat lebih daripada 90% of crowd yang sama tu. Faham tak saya cerita tu? Faham kan? Boleh Adam? Okay. So next ialah business as usual ni maksudnya bila kita adalah orang yang do it first, kita akan follow the flow sahaja. Macam contoh, buat coach cakap buat presentation 3 sehari atau 5 sehari. Lepas tu bila mentor cakap, kau kena 1 kes sebulan tau untuk MOC. Kita limit diri kita 1 kes je lah. Business as usual. Kita tak ada keinginan, kita hanya ada limited access. Maksudnya kita guna logik akal sahaja tadi. Okay, kalau tak faham, kita tengok next. Okay, next ialah individu mereka yang believe dulu. Dia believe dulu. Sky is the limit. Sky is the limit ni, orang yang believe ni, dia main order saja. Dia belum tahu lagi jalan. Dia belum tahu lagi jalan. Contoh Adam masuk bisnes ni, Adam kata saya nak beli BMW umur 27. Contoh. Orang yang do it first tadi, dia tak boleh buat macam tu. Dia boleh buat tapi dengan perasaan ragu-ragu. Tapi orang yang believe ni, dia akan kuat kat dalam tu. Tak kisahlah macam mana pun, sky is the limit. Dia boleh order apa saja dia nak, dream apa yang dia nak. Apa sajalah. Macam kalau kita cerita kat orang pun, orang cakap kau ni mengarut lah. Jamal, kau ni mengarut lah. Nak lari 100 kilo sehari, mengarut lah kau. Tapi orang yang believe ni, dia kata, apalah kau tak faham. Itu aku. Sky is the limit. Dia boleh order apa. And then beyond logic. Akal kita ni fikir logik akal saja. Kalau orang tadi ialah di logik akal saja. Orang yang beyond logic ni, dia percaya bahawa rezeki yang Allah bagi tu luas daripada akal dia. Jangkauan akal dia. Rezeki Allah nak bagi tu, Allah cakap nak bagi apa je, boleh bagi kat kita. Dia beyond daripada logik. Sebab kalau orang yang fikir logik, dia akan nampak itu sajalah. Tapi orang contoh
sekeliling environment kita contoh semua orang 2 kes saja. Tapi orang yang believe ni dia kata tak boleh, aku nak break the record, aku tak nak 2 kes seminggu. Aku nak 10 kes. Dia belum tahu lagi. Tapi dia dah guna beyond logik akal dia. Lebih daripada tu. So orang-orang yang tadi, individu tadi, mereka ni create the environment. Dia bukan terbentuk dengan environment tadi, tapi dia yang create environment dia. Dia yang create life, dream dia tu. Dia yang create hala tuju dia. Dan dia kalau di compare yang tadi follow the flow, tapi orang-orang individu yang macam ni, dia adalah world class agent. Kalau business lah, business kita kan. So dalam life dia orang yang believe. Okay. So maksud saya tadi, so kita macam mana ni sekarang? So kadang-kadang maybe kita adalah yang pertama tadi, buat dulu baru nak percaya, baru nak believe. Buat dulu baru nak believe, ataupun kita adalah orang yang believe terus. So macam mana? Kita nak pilih yang mana? Betul tak kalau saya kata kita mesti nak jadi orang yang believe dulu? Kalau siapa setuju, type 1. Okay ke tak? Type 9. Type 9. Siapa yang nak believe? Orang yang nak believe ni, orang yang nak guna beyond logik akal, orang yang nak sky is the limit. Maksudnya boleh nak order apa tak kisah, aku nak order je dulu. Kita semua nak jadi yang tu ke? Kita semua nak jadi yang tu kan? So, saya tak nampak chatting chat room semua orang type kan? Type nombor 9 kan? So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak jadi daripada do it first tu, kita nak move to the next level, orang yang believe. So that kita boleh pergi jauh daripada apa yang kita sekarang. Maksudnya dalam bisnes kita boleh pergi lagi jauh. So kalau kita masa kat sekolah ya adik-adik, kalau kita kat sekolah daripada result biasa-biasa, kita nak jadi result yang lebih baik. Lebih kan? Sama cuba kita, contoh macam kita sekarang, kita boleh tengok masa kita kat sekolah dulu. Kenapa cikgu-cikgu selalu tanamkan kita, okay UPSR 5A, 5A, contoh UPSR. PMR 8A. Selalu ada dekat ni, banting kat sekolah tu, kat dewan 8A. Sebab dia mengajar kita untuk believe dulu. Kita tak tahu lagi, maybe dulu kita geografi kita D. Tapi cikgu ajar kita believe, kita boleh dapat. Kalau kita guna logik akal, tengok cara aku membaca ni, cara aku study ni, aku rasa memang tak boleh ni. Sains aku fail ni, maths aku tak dapat A ni. Tapi bila orang yang believe, dia beyond logik akal, dia kata tak apa, rezeki daripada Allah, aku usaha sahaja, tapi aku believe aku boleh dapat. So, macam mana kita pula, kita nak apply daripada apa yang kita belajar kat sekolah dulu, maybe dia tak, maksudnya dia tak dipattern, so, dan kita tak boleh repeat. So bila masuk bisnes ni, kita belajar kan. Daripada yang pertama tadi, kita nak jadi believe first tu, kita mestilah ada dream yang besar. Dream yang besar lah. Yang besar-besar, bukan setakat macam okay aku nak masuk jadi full time agent, aku nak 2 kes sebulan. Tak boleh. Itu bukan big dream lah. So kita dream big dream. That's why Prudential tanamkan kita dengan MDRT, Star Club Summit. Betul kan? Dia tak ada cakap okay tak apa, semua orang buat je 10,000 sebulan. Tak apa, buat 10,000 saja sebulan, 100,000 saja setahun. Tak ada kan? Dia mesti tanamkan kita dengan dream-dream yang besar. Selain daripada tu, sebab waktu kita buat dream board supaya kita nak ajar untuk bermimpi, mimpi indah. Okay. Tolonglah unmute. Penatlah cakap seorang macam cakap dengan ya Kak Zizat, betul. Mimpi indah. Betul Kak Zizat. Betul Lina. Lama dah dengar suara Lina. Okay. Betul. Thank you. Siapa tu?
Okay, so kita mestilah kena ada dream. Kalau kita tak ada dream, business kita seperti follow the flow saja. Business as usual. Orang cakap close case, okay close case. Orang cakap okay satu case sebulan. Follow the flow saja. Tapi orang yang dream ni, orang punya dream menjadikan dia orang yang ada belief. So niat. Okay, niat tadi yang kita belajar dulu kan. Niat mestilah niat yang baik-baik, maksudnya untuk add value to others, helping others. So dia akan membantu untuk kita believe dulu kan. Aku believe aku boleh buat. Aku believe. Dan faith tadi tu kita mestilah kepercayaan kita pada Allah tu. Rezeki tu datang daripada Allah, bukannya daripada logik akal kita. Kita always fikir macam ni tau. Aku dapat open close, baru aku nak believe bahawa insurans ni boleh buat. Aku nak buktikan aku boleh buat dulu. Nampak tak? Sebenarnya kita nak buat kerja Allah. Kita nak kontrol kita close tu. Sebab tu bahaya. That's why kita kena tu, aku believe bahawa rezeki tu daripada Allah. So beyond our logik akal. So mesti rezeki yang datang tu kita mesti fikir bahawa dia mungkin sangka-sangka. Dia mesti besar-besar. Saya kena dream tadi. Boleh dengar saya tak? Boleh. Boleh Kak Suzai. Boleh. Okay. Alright. Okay, Kemeh dengar tak? Kemeh? Dengar. Alright. So macam mana? Selain daripada kita kena ada dream, big dream, kita kena ada mimpi yang indah-indah tu, niat kita kena betul, lepas tu kepercayaan kita, kebergantungan kita kepada Allah tu tinggi. Selain daripada tu kita kena menjaga circle adalah mesti circle yang sama, same future dengan kita ataupun same vision, mission dengan kita. Barulah kita akan boleh bertambah-tambah kita jadi belief tu. Contoh kalau kita dalam bisnes ni, circle kita tu mestilah orang yang sama. Orang yang mempunyai dream yang besar, mempunyai hala tuju yang betul. Okay, bayangkan kalau kita berada dengan circle yang salah. Siapa Nasrul lah, saya nampak dia. Okay, Nasrul. Nasrul ada di situ? Ada. Okay, Nasrul. Okay, katakanlah kita berada dalam circle. Nasrul pun cakap dengan kawan-kawan, aku rasa aku nak beli rumah 1.5 juta ni. Dalam umur 29 nanti. So kalau circle yang salah, dia akan cakap apa? Mesti tak mungkin lah. Tak mungkin lah, kau nak cari mana duit? Income kau berapa? Berapa tahun lagi kau nak income? Sekarang umur kau berapa? Nak 9 tu. Nampak tak? Bila orang tanya macam tu, dia guna logik akal. Sekarang umur berapa? Gaji kau berapa? Kan? Nak sampai umur 29, income nak kena ada berapa? Logik. Dia mesti nak kena kira juga. Kena kira darab tambah berapa, apa semua, darab 12. Okay, nak kena naik pangkat, naik berapa, increment berapa. Barulah nak boleh beli dream house tadi, contoh 1.5 million ataupun 2 million. Nampak? So that's why circle yang betul, kita akan cakap circle yang betul adalah orang yang akan cakap macam mana? Lina ada? Ada si Zek. Okay, Lina, okay. Kalau circle yang, okay, kalau Nasrul kata, Kak Lina, saya rasa saya nak belilah dream house saya ni 1.5 pada umur 29. Lina rasa macam mana? Yes, boleh sangat. Of course boleh. Boleh sangat? Yes, boleh sangat. Sebab apa boleh sangat? Sebab you in this business, of course anything can boleh. Boleh. Dalam business ni. Yes, sangat boleh. Betul. Sangat boleh. Increment kita boleh tulis increment kita nak berapa. Okay, berapa case nak buat. Semua boleh buat. Betul. Boleh kan? So daripada situ, so cuba bayangkan tengok Lina jawab macam mana.
Dia jawab dengan penuh energi, penuh macam yes, boleh. Kalau orang tak faham, dia akan cakap poyo lah Lina ni. Positif sangat lah. Macam tak boleh follow lah, positif sangat. Orang kita macam tu. Yes. Okay, so berhati-hati kita dengan circle kita. So kita mesti cari circle yang betul. Okay, sebab apa? Satu lagi, kita ni manusia. Manusia ni sangat suka benda yang senang. Kita human suka benda yang senang dan kita akan follow dengan crowd. Orang yang 95% buat macam tu, kita akan follow orang, maksudnya macam tu lah. So tidak dinafikan. Sebab tu kita kena mesti menjaga circle kita. So group mentor kita, coach kita, leader kita, kawan-kawan kita yang tengah fight tu, kita jadikan dia circle kita. Kawan-kawan yang tengah semangat ni, kita mesti jadi, aku mesti nak follow rapat dengan dia. Apa dia buat aku nak tiru. Macam ni dia buat aku nak follow. Betul. Sebab supaya kita nak jaga energi kita, supaya kita tidak terfollow circle-circle yang tak boleh membantu kita dalam bisnes ni. Bukan kita cakap kita tak nak kawan. Maksudnya untuk bisnes kita, maksudnya kita kena jaga circle kita. Tapi untuk macam makan-makan ke, tak apalah circle lain-lain tu. Maksudnya circle bisnes mesti kena jaga cantik. Kita tak boleh simply cerita pasal bisnes, pasal life, pasal dream kita kepada orang yang tak faham. Okay? Alright? So kita mesti menjaga circle kita. InsyaAllah daripada do it first tadi, kita boleh naik level believe first. Kita kan ada body-body kan. Contoh kalau macam orang kita nak start club ke, kita nak close case banyak lah. Kita mesti dengan orang yang sama kan, sama frekuensi kita panggil. Circle yang sama. Kita akan message orang tu, saya ada balance, contoh saya ada balance 50,000 lagi untuk start club ni. Macam mana? Orang tu pun semangat untuk kita. Dia kata okey boleh, nak close siapa lagi, buat closing list, buat ni, buat OL, habiskan yang 3, habiskan, cari seat, tambah seat. Betul kan? Betul. Kita nak circle yang macam tu. So anda-anda yang baru ni, anda yang baru kan? So kadang kita ramai yang nombor 1 tadi tu kan? Kita cari yang nombor 2 tadi. Nombor 2 ramai. Dalam grup kita ni dah ramai nombor 2 ni. Macam leader-leader kita, coach kita, mentor kita. Saya believe mentor semua jawab 2 tadi. Senior agent semua 2. Macam mana nak jadi tu. Sebab saya faham. Sebab saya dulu pun macam tu. Tapi kita kena willingly untuk belajar dan juga set. Belajar dan juga apply. Okay. Alright. So dulu okay. So daripada situ kita belajar juga how your mind works. How your mind works kan kita belajar masa MAP hari tu. So yang tu pun sangat membantu untuk ajar diri kita bagaimana kita nak berfikir luar kotak. Maksudnya beyond our logic akal. Kita dah faham, okay, mind aku macam ni lah bekerjanya, okay, so aku nak dream macam ni, aku nak buat macam ni, then kita always repeat. So maksudnya nanti kita akan ulang lah kelas how your mind works dan sebagainya. Dan konsep of safe ni maksudnya S for space repetition, maksudnya kita repeat hari-hari kita nak apa. S for space repetition. Kita nak apa, kalau kita selalu sebut macam contohlah senang saya bagi kereta kan. Kereta, kita nak sangat kereta tu kan. Kita repeat dan kita always nampak kereta tu. Betul kan? Maksudnya kalau kita drive, kita nampak kereta tu. Nampak Betul Kak Syizat. Nampak aje. Betul. Betul kan? Nampak aje mana-mana. Nampak aje mana-mana. Padahal sebelum ni tak ada pun. Kita tak pernah nampak pun. Tak ada pun. Bila kita decide kita nak, itu adalah dream car kita, nampak. Percayalah Kemeh. So Kemeh, kalau ada dream car, decide, okay, this is my dream car, by bila aku nak. Okay. Yelah PKP tak boleh lah tengok, tapi dekat Facebook maybe
Facebook tengok adalah tiba-tiba kita baru sebut Facebook kan ada AI, kita baru sebut sekali terus keluar kereta ni apa tu Mini Cooper contoh, kita baru je sebut-sebut kan, kita baru search ke apa terus keluar dekat Facebook timeline kita. Itu adalah space repetition lah. Space repetition sebenarnya start daripada kita. Okay, A is affirmation. Ada yang ada version affirmation, affirm. Kita always cakap depan cermin, kita affirm bahawa okay, aku nak macam ni. Contoh MDRT, Star Club. 50,000 sebulan, 50,000 sebulan TPC. Affirm. Ataupun auto suggestion. Auto suggestion ni biasanya orang yang bagi suggestion kat kita. Contoh that's why penting kita berada dalam circle yang betul. Kalau circle yang betul, kita bila orang close je, kita cakap. Contoh macam contoh Alin close. Lepas tu kita pun suggest. Greenhorn Alin tahun ni. Auto suggestion. Circle yang betul. Kalau Alin catch dengan baik, energy tu sampai, dia boleh jadikan benda tu dream dan dia believe. Auto suggestion. That's why berhati-hati dengan apa yang kita nak cakap kepada orang lain. Mungkin orang tu catch, masuk dalam hati dia, habis. Kalau benda yang elok, alhamdulillah. So visualization, dream board lah. Energize. Setiap apa yang kita nak tu kita energize, kita believe. So ini adalah cara-cara bagaimana kita nak jadi daripada level kita logik akal kita tadi tu 1 + 1 = 2 tu. Lepas tu kita nak pergi ke next level. Aku nak try belief. So ini adalah cara-cara, antara cara-caranya. Before this, MAP kita, Hana Radiah cakap dia always dengar lagu kan. Dia anchor mind dia tu dengan lagu. Dia dengar lagu ni, dia naik belief dia macam, dia nurturekan belief dia tu. So macam-macam cara. Tapi lagu tadi tu adalah space repetition. Dia sambil dengar lagu, dia visualkan dream dia tu. Tu adalah konsep of shift. Sangat cantik. Okay, so tak ada, insyaAllah lepas ni kita sama-sama praktis. Boleh kan? Kita praktis sama-sama. Macam space repetition, kita bercakap-cakap pasal dream kita, lepas tu kita repeat, lepas tu kita suggest dekat orang. Always ringankan mulut untuk suggest. Contoh kalau dekat group ada orang close, bukan setakat tahniah saja. Maybe kita kata, contoh Adam, dia close, kita cakap, tahniah Adam, toppers bulan ni. Kalau dia cash, dia believe, boleh dapat terus. InsyaAllah lah. Okay. Saya stop dulu. Stop. Okay. Okay tak? Pendek saja, tapi Okay. Tapi ini saya sebab saya rasa saya nak share juga topik pada hari ini. Okay sangat kan? Topik pada hari ini sebab dia sangat berkait dengan saya dulu. Sebab apa yang saya cakap tu, masa saya orang yang do it first, kronologi akal ni, orang yang pandai. Orang yang macam macam mana? Dia suka analyse, suka macam suka analyse lah maksudnya. Orang yang pandai dengan nombor-nombor ni lah, 1 + 1 = 2 ni. Biasanya dia mesti aku nak tengok dulu, baru aku nak percaya. Samalah saya pun dulu macam itulah. Zaid sini ingat tak Zaid? Okay. So bila saya macam tu dulu, saya boleh tengok maksudnya result akhirnya akhir tahun tu, maksudnya saya tengok result masa dalam bisnes lah maksudnya. TPC pada waktu tu saya tak boleh pergi jauh. Banyak tu je. Masa tu 100,000 je TPC. Saya kata, macam mana orang lain boleh buat? Macam mana orang lain boleh buat? Dan kita belajar slowly. Sebenarnya aku kena tukar mindset aku daripada do it first tadi. Aku kena believe dulu aku boleh buat. Believe dulu. Sebab tu adalah doa. Doa yang kita nak sampaikan. Kita nak minta daripada Allah. Sebab dia
dia adalah maksudnya macam mana, bila kita order itu adalah kurniaan daripada Allah yang lebih daripada jangkauan akal fikiran kita. Cubalah bayangkan sekarang kita semua contoh kita susah nak close kan. Sekarang contoh rata-rata 2 kes seminggu kan. Kita nak lebih daripada tu. So mesti start dengan belief. So nak nurturekan belief tu, kita guna step-step tadi. Antaranya lah. Okay? Okay. Boleh Boleh? Okay. Boleh Kak Zizat. Okay, so cuba tengok balik nanti. Cuba tengok balik kenapa aku tak boleh buat. Contoh kenapa aku tak sampai. Kenapa aku tak boleh achieve this one. Kenapa aku tak achieve 365. Kenapa tak achieve life club. Kenapa susah sangat aku nak cari 2 kes sebulan untuk life club tu. Sebab kita tak believe pun kita boleh buat. Itu adalah kan ada Prof Allah Yarham Hamka mengatakan bahawa itu adalah pengadilan terkejam bila kita membiarkan tak ingat dah, membiarkan orang yang mempunyai potensial yang sangat besar berada dalam tubuh yang malas, mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita tak believe pun kita boleh buat. Dan tak boleh buat lah kan. Alright. Okay. Alright. Okay. Sekejap saya nak tengok ni yang jawab 999 tu. So saya berharap sangat mungkin kita boleh manfaatkan apa yang saya share hari ni supaya kita boleh jadi better and better. Kita nak change mindset kita tadi tu. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Tak. Siapa jawab tak tu? Zawin. Tak ada soalan. Macam anak-anak kita. Okay, anak-anak contoh anak-anak kita always fikir logik akal saja. Aku tak reti ni, aku rasa tak boleh lah, aku tak boleh excel lah dalam mata pelajaran ni. Tapi kita believe dulu aku boleh buat. Orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Sama saja, semua orang dapat masa yang sama, material yang sama, teacher yang sama, kelas yang sama. Kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat? So kita kena believe kita boleh buat, baru kita boleh buat. Kalau kita guna logik akal, kita akan jadi macam okay, susahlah mama. Tak boleh lah. Tak jadi apa. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Ataupun ada coach, ada okay, tak ada soalan, tak apa. Saya tahu. Saya nak minta. Ada? Siapa nak tanya tu? Saya Zahir. Zahiruddin. Saya tanya Kak Zizat, macam mana cara Kak Zizat buat untuk turunkan ego Kak Zizat macam dari masa ke semasa? Turunkan ego. Which is kadang kan ego ni, betul. Kadang kan ego ni satu benda yang dia rasanya dia benda paling atas lah. Kalau kita nak buat satu benda ni kan, kalau kita ada ego ni, kita takkan buat benda tu. Nanti kita rasa malu ke ataupun rasa takut ke, semua benda tu ego lah kan. Cara Kak Zizat untuk turunkan ego tu dari masa ke semasa, maksudnya sentiasa menurunkan ego tu macam tu. Okay, maksudnya ego banyak lah kan. So ego malu ke apa ni? Ego malas ke? Ego rasa macam hebat ke? Ego apa ni? Ke semuanya? Semua lah. Okay, kalau ego malu tadi macam contoh kita nak buat benda ni tapi malu nak approach orang. Nanti orang cakap apa kat aku nanti aku hilang kawan. Contoh betul lah Zahir? Macam tu ke? Ego malu. So, kalau ego malu senang je. Kita jangan besarkan ego tu. Macam mana kita nak kecilkan ego tu? Kita kena besarkan dream kita.
Kalau dream kita kecil, memang ego tu akan jadi lagi besar. Malu tu jadi lagi besar. Okay, kalau dream kita kecil tadi. Tapi kalau dream kita besar, contoh, okay, anak muda sekarang kan. Anak muda sekarang biasanya senang-senang. Mak ayah dah senang kan. Mak ayah dah senang, maybe dah ada kereta, rumah pun dah ada. Kadang-kadang nak cari dream tu sangat susah. Sebab dia rasa okay, aku dah okay dah sekarang. So ini adalah masa untuk create dream anda. Dream anda sendiri supaya ego tadi tu tak ada. Macam tak nampak lah sebab aku betul-betul aku nak kejar dream aku tu. Itu kalau dream malu. Zai besarkan dream anda. So macam mana nak besarkan dream anda tu? Carilah meaningful dream tadi tu. Buat vision board, buat dream board tadi tu, cari apa benda sebenarnya aku nak. Apa sebenarnya aku nak contribute to others. Kan kita belajar before this, minggu lepas, kan Martin cerita daripada point A, B, C tu, future dream dengan add value to others. So kalau itu dah big enough Zahir, ego tu takkan datang lah. Malu tu takkan datang. Okay. So ego lain, tak adalah takut pun sama. Kalau dream kita besar, big enough, semua tu tak ada masalah. Kalau contoh kalau kita nak lari kan, dream kita besar gila lah, 100 kilo kita nak lari sebulan. Setakat malas tu tak ada lah kot. Tapi bila kita tak ada target, tak ada dream, itu yang kita tak buat tu. Macam kita tengok orang lari, tak apalah, bagilah Jamal lari, bagilah Nana lari, bagilah Fawaz lari, aku tak apalah. Lagipun dah nampak grup adik mesti menang ni. Kita tak ada target untuk diri kita sendiri. That's why kita, macam Zahir pun tak lari. Betul kan? Zahir grup siapa? Liza kan? Tak lari je. Aku check data tak ada, tak masuk. Tak lari, nampak? Itulah ego Pukul kita. Nampak? Maksud kita dream, dream kita Tak lari. kita ada, kita tak ada target. Uncle anak 5 pun lari lah. Itu contohlah. So ego. Zahir banyak anak kucing. Okay, so selain ego yang lain tu, Zahir, nak buat apa kita ada ego? Kalau kita ada ego kan, kita takkan dapat improve diri kita. Kita takkan dapat melihat potensi diri kita ni boleh pergi jauh mana. Kalau kita berpegang dengan ego tadi tu. Nak buat apa? Ego tak boleh masuk dalam kubur pun. Ego tak boleh. Ego tak boleh nak cari duit pun. Tak boleh. So buanglah ego. Tak ada dah perkataan ego tu sebenarnya. Ego tu kita yang create sendiri. Sebab kita mencari-cari alasan untuk tidak buat. Okay Zahir? That's why penting jaga circle. Okay. Boleh Zahir? Boleh Zahir. Esok lari. Kesian kat Liza kau. Dia tak lari. Tadi ni. Apa Liza? Zahir janji nak lari lepas ni kelas ni. Okey, kita lari sama-sama. Ya. Terus. Tak payahlah bincang strategi dalam ni. Tapi dah terlambat Zaza. Habis 10 hari kan Nak tambah sikit lagi boleh 10 hari. Boleh lagi 10 hari. Boleh Coach. Okay. Assalamualaikum. Thank you for coming today. Sabtu malam Ahad malam lah sorry. Ahad malam kan. Patutnya malam ni boleh tengok apa? Mega movie TV3. Wrestling. Bola Euro. Wrestling. Kalau yang lahir 80-an dia tahu Mega Movie. Kalau yang lahir ni baru-baru dia tak tahu Mega Movie tu, tak apa. Alright. Mega Movie. Ui, lama tu. Ehwal Islam. Dah tengok Netflix lah. Okay. Tu yang sangkut-sangkut ni tengok Netflix kan. Okay. Alright, so thank you for coming today. So alhamdulillah. So tajuk ni sebenarnya berat juga tajuk ni. Kalau anda tengok lah.
Tengok pula dia ni. terikut video Wah, lah. jadi Macam jadi orang kan? Kelantan cakap luar lah. Orang Kelantan cakap Toha, luar. Toha. Toha, tengok tu. Nak hujan dah. Nyamak banyak. So kalau tengok, Okey, okey. tajuk ni Sila, sebenarnya sila. sebab, so apa yang si Zack cakap tadi, boleh dengar? Boleh. Okay, apa Boleh, yang Zack boleh, cakap boleh. tadi tu sebenarnya adalah normal je, kita semua dah pernah dengar, betul tak? So dah pernah dengar dah, nak kena dekatkan diri dengan tim, nak kena jaga fikiran kita, lepas tu bergaul dengan orang yang betul, semua tu dah buat dah, semua tu bukan dah buat, semua tu kita tahu, cuma isunya sekarang kita nak kena buat, betul tak? Okay, tak ramai ada dalam ni tak semua, sebab ada orang yang saya nak dia dengar tapi dia tak ada hari ni, tapi tak apalah. Alright, so belief dulu ni sebenarnya adalah simple je, okay, kepala kita, mindset kita kena control. So contoh paling simple lah. Saya share ni, saya bukan motivator, saya ingatkan anda semua saya bukan motivator dan saya tak pernah charge anda pun untuk dengar saya bercakap kan, betul kan? So saya practitioner, okay? Saya tak pernah ambil gambar macam ni, tak pernah okay, alright. So saya share dengan anda So apa yang the first thing yang saya buat dulu lah So whenever satu kontes tu keluar, apa-apa saja kontes tu keluar, the first thing adalah saya akan percaya, okay, aku boleh buat. Aku qualify. So saya nak tanya anda, kena bayar ke kita nak sebut kita boleh qualify ni? Tak kena bayar kan? So is there any, tak ada apa pun, it's just aku qualify. Tu je dulu. Okay, aku qualify. The next adalah kita kena find out lah macam mana nak qualify. Apakah dia punya syarat-syaratnya? Ini saya sebut dalam kategori kontes yang small kategori lagi lah. So kita terus fikir, okay, cari jalan, okay, macam mana aku nak qualify ni, apakah syarat-syaratnya nak qualify kontes ni. Okay, kemudian kita pun pasang strateginya, apa yang kita kena buat in order for us to qualify kontes ini. Okay, the first thing adalah kita kena ubah kepala kita, pemikiran kita bahawa aku qualify. Okay, boleh tak? So ubah tu je. Instead of kita tengok, dia gila lah, susah lah Prudential ni buat kan, 3 case every month, reward 500 lah, tu bukannya besar. Ingat senang ke nak dapat 3 case. Dia mengungur dulu, sedar-sedar sudah Jun dan habis dah pun quarter 2. So tu maksudnya kat situ. First adalah, okay, aku qualify. Okay, so the next step adalah nak kena buat apa? Pasang strategi. Identify dulu macam mana nak qualify tadi. Identify apakah syarat-syaratnya. Contoh, okay, aku nak qualify Star Club, tak identify berapa qualification Star Club ni. Lari salah. Rupanya Star Club dah jadi 250,000. Kita masih lagi ingat yang dulu. 200,000. 220. Dah celebrate dah 200,000. Rupanya 2.5 lah weh. Alamak. Sudah. So that's why identify dulu. Selepas anda sudah identify, the next step adalah okay, work out, pasang strategi macam mana aku nak qualify ni tadi. Boleh Okay, boleh. So believe dulu. So whenever benda tu datang, okay, aku believe dulu. Believe dulu. Sama juga kita ambil dalam kategori kita jumpa dengan prospek. Betul tak? Betul tak? So kalau kita berjumpa dengan prospek, apa dalam comes in mind dulu? Ambil kita. Close. Aku close dia kan. Okay. So tukar benda tu, tukar benda tu kat dalam mind kita, kita cakap, aku believe prospek ni akan bersetuju dengan idea aku. Boleh tak? Boleh. So dia nampak lebih manis tak? Dia nampak lebih baik tak? Dia nampak lebih elok tak? Berbanding, okay, orang ni aku close. Nak close. Itu lagi tak best, okay, dah masuk perangkap. Lagi tak best, dah menyerah diri. Lagi tak best, perkataan-perkataan macam tu. So tukar perkataannya, aku believe orang ni akan terima idea aku. That's it. Tu je. So lepas tu anda start present. Of course anda pun dah tahu apa nak buat presentation, fact finding semua tu dah buat lah. So start dengan benda tu dulu. Aku believe prospek ni akan menerima, sudi terima idea aku. Akan agree dengan idea aku. So tu je. Full stop. So believe ni sebenarnya is actually banyak benda. Anda kena believe dulu, lepas tu baru apa? Baru lihat hasilnya. Okay. Kalau kita nak masuk dalam Islam lah. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6, betul lah kan? So rukun iman tu 6. Okay, percaya. Betul tak? Betul tak? Kan? So kita kena percaya dahulu. Betul, beriman. Kita kena percaya dahulu. So ada tak sini yang komen apa?
Aku nak tengok dia buat dululah, jadi dulu baru aku nak percayalah. Tak ada kan? So kena Tak percaya ada. dahulu. Sama je konsepnya kita kat sini. So kita kena percaya dahulu. So anda kena believe dulu, percaya dulu. Okay, aku percaya aku boleh, dan insyaAllah the next thing, bila kita start tukar mind kita macam tu, perbuatan kita pun automatically akan working towards apa yang kita set dalam mind kita. Kalau kita set dalam mind kita tak boleh tadi, maka macam-macam halangan lah akan datang. Okay, boleh tak? Boleh tak? Boleh. So kena believe. Boleh tak? Alright. So banyaklah masa zaman, kalau share zaman saya agent dulu, ada satu yang saya pernah selalu saya cerita, Ho Chi Minh contest. Saya cakap okay, aku believe aku qualify. Tak tahulah macam mana nak qualify, tapi masa tu bulan puasa. Bulan puasa. Tapi tahu syaratnya macam mana. Okay, tak apa. The only thing yang aku boleh buat adalah buat kerja aku lah, iaitu kerja aku adalah presentation. Double up, triple up presentation. Buat direct approach, double up, triple up activity. So believe boleh percaya, percaya boleh qualify. Lepas tu next step, tahu macam mana nak qualify. Lepas tu terus mulakan strategi, jalankan. Dan alhamdulillah qualify. The best part, kalau kita really kuat belief kita, dia akan datang. Allah datangkan, mudahkan urusan kita dengan orang-orang sekeliling yang mudah lah. Case mudah approve, orang pun datang, referral pun mudah datang, semuanya lah mudah. So believe dulu. Okay, kalau belief ni, kalau nak dikaitkan lah sebenarnya, saya bukan ustaz lah kalau nak dikaitkan sebenarnya adalah, is actually, apa tu? Tawakal anda. So tahap tawakal anda jika anda buat bisnes kena sangat-sangat tinggi. One of, ada dulu lah, ada seorang, one of the imam from Masjid Negara pernah bagi talk dalam Prudential. So dia kata, saya rasa sangat kagum dengan tuan-tuan dan perempuan ini di sini. Dia kata, sebab saya sendiri pun kan, saya tak sampai ke tahap tu. Sebab apa dia kata? Saya sendiri pun saya bekerja, maka saya tak kisah pun saya kerja ke tak kerja, hujung bulan saya dapat gaji. Saya dapat income. Tapi tuan-tuan dan perempuan ni, tahap tawakal tuan-tuan dan perempuan ni sangat tinggi dia kata. Betul tak? That's why anda berada dalam bisnes ni. For those yang full time, for those yang part time, tahap tawakal anda kena berada dalam sangat yang tinggi. So masa tu saya tak aku ni tawakal ke tidak ni betul-betul ni. So maka anda kena ada tawakal ala Allah tu kena sangat-sangat tinggi. So maksudnya aku buat the best aku percaya if this is the best, Allah akan bagi aku sekarang. Kalau tidak, mungkin bukan sekarang. Mungkin tak sesuai bagi sekarang. Tapi kena buat the best lah. Kena beli dulu lah. Boleh Boleh Boleh. So kalau let's say dalam mind kita, kalau let's say kita nak sebut belief pun yang pertama tu macam susahlah. Check balik siapa orang sekeliling kita. Check balik. Tadi saya ada cakap kalau kawan berbisnes kenalah kawan-kawan yang positif tadi tu kan. Okay, kalau kawan makan-makan tu boleh biasa-biasa, boleh betul, tapi kita adalah apa yang di sekeliling kita. The most time we spend dengan siapa, itulah kita. Kita adalah apa yang orang di sekeliling kita. Faham maksud saya? So kalau kita rasa, oh no, ini kawan aku main-main je, oh ini kawan aku bisnes. Actually dalam bisnes ni tidak macam tu. Kita adalah siapa yang di sekeliling kita. Kalau kita rapat dengan orang yang di sekeliling kita adalah orang yang same mission, same vision dengan kita, maka kita akan sampai ke level itu juga. Tapi kalau di sekeliling kita half same vision, half not same vision, same mission, maka half lah kita sampai. Half ataupun double up the time lah. Instead of 10 years, dia jadi 20 years, 30 years. So dia lagi lama. Kita adalah siapa orang di sekeliling kita. So tengok sekeliling kita, macam ni lah aku sebenarnya. Jadi jaga circle of friends kita. Siapa orang yang kita berkawan, dengan siapa kita mendekati, dengan siapa kita rujuk. Boleh Tim? Alright. So dah 9. Boleh coach, thank you coach, thank you. 9.56 dah. Mega movie pun nak habis dah kan. So baru nak start lah. Bukanlah ya Ahad, hiburan minggu ini. Silap. Okay. Mungkin Jumaat malam. Panggung Sabtu lah coach, panggung Sabtu. Hari ni hari Ahad, panggung Sabtu apa? Panggung Sabtu tengah hari. Hiburan minggu ini, old school betul. TV1 ke? Tengok Hindustan lah ni, Jamal ni. Buat cukang lu Ahad malam. Okay, alhamdulillah. Thank you Coach Mi. Okay.
So itu saja untuk malam ini. Okay. So kita nak tengok video. Video yang biasa kita tengok tu lah. Okay. So video ni nampak tak kereta oren tu itu start dengan belief lah. Gila apa kalau kita baru start jadi agent, kita punya dream car adalah kereta GTR tu contoh kan. Kalau kita salah sebut kat orang cakap gila kau ni. Mana nak dapat income banyak mana nak dapat nak beli GTR tu. So semua tu start dengan belief kan. So kita nak copy kan. Benda yang elok tu kita nak copy kot. Right. So kita tengok video.